bermimpi sahabat, orang yang sudah meninggal dunia, seolah-olah meminta tolong kepada saya supaya berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 5.000 kali, dan pahalanya dipidiahkan kepadanya. Saya sudah mimpi yang sama 2 kali di bulan Ramadan ini. Apa pandangan Ustaz? Adakah saya mesti buat iaitu fidyah kepadanya? Apa pandangan Ustaz mengenai soalan ini? Wallahu ta'ala alam. Ada satu buku nama dia Kifayatul Muhtaj. Kifayatul Muhtaj. Buku ini dia nak menceritakan tentang Isra' Mi'raj, tetapi dalam muqaddimah dia, pengarang itu dia membawa satu riwayat. Iaitu riwayat satu majlis ada dikatakan hadir seorang ahli kasyaf. Ahli kasyaf ni orang yang antu tahu lah kan, ahli kasyaf. Dia dapat tengok true in hati manusia. Dia tengok, tapi dia tengok dia ni macam mana jantung dia, hati dia. Ini sakit hati banyak ni, dia nampak true in. Jadi kebetulan dalam majlis itu ada satu budak nakai. Budak nakai ni dia kata apa? Dia kata aku nak test tengok dia ni kasyaf ke tak kasyaf. Budak ni buat apa? Dalam Kifayatul Muhtaj kata budak ni majlis depa duduk itu majlis hauzah. Hauzah ni majlis macam berimpun untuk panggil roh, hantar roh. Macam itulah depa berimpun. Ini orang sufi lah punya hal. Budak ni kata aku nak uji dia ni kasyaf betul ke ataupun saja-saja buat kasyaf. Maka budak tu pun berzikir dalam majlis tu sebanyak 70.000 kali. Dia boleh. Saya dulu saya ingat lah, saya zikir 3 jam 100.000. Waktu zaman Jahanam tu. Dapat, memang dapat. Pasal tarekat dia ajak kita kaedah zikir. Dia bukan duduk subhanallah, subhanallah sambil buka puasa pun tak ada apa-apa. Dia ada kaedah 2 biji tasbih, kita berzikir. Tu perangai lama tu. Ingat lagi zaman saya ikut Naqsyabandi Khalidi dulu. Pergi ambil ijazah sampai Bukit Naratiwak. Kat bukit tu Naratiwak. Pancuan 4 roda tak boleh pergi, ragas dengan kaki. Sekali jumpa orang asli revolver tu dia selit di pinggang. Macam itulah baru ni saya ceramah di Kelantan. Satu datuk dia salam dengan saya, jatuh pistol. Datuk ni bawa pistol main tarawih. Pistol jatuh. Besar ni pistol jatuh. Berdebung, terkejut dan menghala ke saya. Muka saya jadi besar tu. Mujuk dia lock. Kalau tak lock, pistol tu melompat, tak payahlah kita. Di Kelantan, di Kota Baru orang ni jatuh. Masih satu datuk yang besar lah kan. Berdebung jatuh. Jatuh hati anak jari kaki dia. Jenuh dia duduk urut pula lepas tu. Oh, subhanallah. Ini 2 pengalaman saya tengok pistol betul ya. Pistol mainan ni banyaklah duk tengok. Ada true pistol tu. Ada true pegang ke? Volvo usang tu. Pergi ambil tarekat Naqsyabandi, nak jadi tok-tok wali. Nak sampai atas bermalam, memang betul lah. Betul. Kita boleh tengok tapak kaki rimau. Masa tu tak peduli apa, nak membersihkan jiwa. Jadi budak ni pun macam tu, 70.000 kali dia zikir. Lepas tu dia duduk seorang-seorang. Dia kata, ya Allah, zikir 70 kali ini aku hadiahkan kepada kawan yang mati. Dia sebut dalam hati dia, kawan yang mati. Sebelum tu, sebelum dia menghadiahkan zikir, dalam buku tu kata, ahli kasyaf ni kata, aku sedang melihat, aku dinampakkan oleh Tuhan, kawan kita yang kita buat hauzah untuk dia ni, dia sedang diheret ke neraka dan dia memohon pertolongan. Di situlah budak tu kata, aku nak test tengok dia ni betul wali ke tak betul.
Maka dia pun niat 70,000 zikir tu dihadiah pada kawan yang Tok Wali tu nampak diheret ke neraka. Tiba-tiba dalam masa berapa minit, Tok Wali tu kata apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada orang telah bagi kepada dia 70,000 pahala dan dia sedang diheret ke syurga. Budak tu kata apa? Taulah aku, dia ni benar-benar ahli kasyaf. Baik. Kisah ini ada dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Para muhakkik ketika komen riwayat ini, para muhakkik menyatakan riwayat ini kalau dilihat oleh iblis, iblis pun terkejut. Kerana iblis kata, aku nak tipu orang taklah sampai tarah lagu ni. Dia ni goreng terah daripada aku lagi. Ya. Tetapi kisah yang saya sebut tadi telah menjadi satu rojokan yang begitu kuat oleh semua ahli-ahli sufi. Sedangkan benda tu tak berlaku pada Nabi dan sahabat, berlaku di kalangan mereka, mereka jadikan tulang belakang hujah. Jadi kalau kita mimpi satu orang, kita mimpi dia mai ke kita macam minta tolong, bacalah doa dalam sembahyang jenazah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia mai juga, lepas tu mai lagi, tadah tangan, ya Allah, jauhkanlah aku daripada tipu daya syaitan. Ini semua kerja syaitan. Dan mimpi tidak ada hukum apa-apa. Kita mimpi kawan tu dibakar, adakah dia kena sisa dalam kubur? Tak. Mimpi ni betul-betul macam astro, channel astro. Dia boleh main macam-macam, Hindustan lah, dia boleh main macam-macam. Itulah mimpi. Tapi mimpi yang benar itu ada, tapi bukan hukum. Tak ada hukum, tak ada apa-apa. Katalah kita mimpi Nabi, mimpi Nabi pun tak ada hukum apa. Dia sebagai mubasyarat, sebagai satu la yabqa minan nubuwah illa mubasyarat, satu khabar yang buat kita seronok. Saya mimpi Nabi, Nabi naik berabus. Nabi tanya, nak pergi kuliah ke? Kata, mai saya hantar. Saya pun duduk sebelah, Nabi bawa. Mimpi semua, mimpi lagu ni, mimpi yang nothing lah, kosong, benar-benar daripada tipu daya syaitan. Jangan diturut. Kalau hati kita rasa tak sedap, kita bangkit, kita baca Qul al-Falaq, kita baca An-Nas, kita ludah ke sebelah kiri. Ini seperti riwayat Imam Muslim. Kemudian kita tanda tangan, ya Allah, jauhkanlah aku daripada fitnah yang besar ini. Mimpi hantu lagi bagus. Pasal mimpi hantu tentu dah kita lawan dengan dia, baca ayat kursi. Kita duk pasal apa? Dia tindih kita. Dia tindih, tak boleh menyawa. Kita jadi macam Undertaker, duk lawan balik dengan dia. Duk Allah lah sekali boleh sebut, dia pelantik. Bangkit penat ada dah, ya Allah. Itu jauh lebih baik daripada mimpi seperti ini. Sebab manusia akan hanyut di atas nama agama. Jadi, tanda tangan, ya Allah, ampunkanlah dosa si mati, rahmatilah dia, ampunkanlah saya, jauhkanlah kami daripada fitnah hidup. Cakap tu je, jangan kita layan mimpi itu. Anak minta restu ibu bapa bila berjaya. Dia katakan ini berkat doa restu ibu bapa, minta penjelasan. Mungkin kerana mak bapak mendoakan itu, Allah makbulkan. Allah makbul. Itu memang wujud. Itu apabila hamba berdoa, makbul. Dan kita menyatakan Alhamdulillah. Kalau orang berdoa, kita tak baca doa, kemudian kita menyatakan itu berkat, ini ada sesuatu yang tak elok di hati kita. Kita pun berdoa pada Allah siang malam pagi petang. Mak ayah pun berdoa siang malam pagi petang. Kita kata sampailah hari Allah memakbulkan doa. Ya, itu betul. Memang kerana kita berdoa, Allah makbulkan doa kita, terciptalah kejayaan. Betul. Tapi jangan kita faham lebih daripada itu. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah Ustaz tolong ulas mengenai isu baru-baru ini, mengenai setengah pihak mengambil tabaruk, mengambil berkah dengan rambut Nabi. Contoh jual air Zam-Zam yang dicampur dengan celupan rambut Nabi. Kita kata kesemua amalan ini paling disukai oleh syaitan. Cukup suka.
Bacalah buku ditulis oleh Abdurrahman Ibnu Jauzi yang bernama Talbisul Iblis. Telah dihuraikan bagaimana iblis menipu. Antum okeylah, katalah benar tu rambut Nabi. Antara rambut Nabi dengan khazanah sunnah Nabi tinggal, yang mana lebih berkat? Ini rambut Nabi. Rambut Nabi duduk sebelah kiri. Macam lagu tu katakan, racun di tangan kananku. Ni duduk ada janggut Nabi. Madu sebelah tangan mana? Betul lah. Duduk ada. Belah kanan kita ni, Sahih Bukhari, Sahih Muslim menceritakan seluruh sunnah Nabi. Belah kiri kita ni janggut selai. Sebagai orang yang waras, yang mana dia nak ambil lah hidup dia? Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu kitab dan sunnahku, kamu tak sesat. Imam Malik melenting bila orang kritik hadis ni dhaif. Melenting dia. Pasal apa? Dia yang rawi hadis tu dalam Muwatta. Marahlah dia. Akhirnya Syekh Albani kata hadis ni ada syawahid yang kuat untuk menyatakan dia sahih. Aku tinggalkan dua perkara, Quran dan sunnahku. Quran dan sunnahku. Duduk ada belah kanan kita, janggut Nabi selai. Katalah dia pergi korek kubur, jumpa rambut selai. Duduk belah kiri. Kita nak ambil yang mana? Nabi kata minum air dengan apa? Bismillah, itu ada dalam sunnah. Nabi pernah kata celup janggut aku dalam air. Ini apa punya kalang kabut duk ni semuanya. Astagfirullah. Paling malang lah kalau ustaz buat perangai ni. Paling malang, menduka citakan. Artinya akidah tak selesai lagi. Prinsip beragama tak selesai lagi. Lepas tu jual pula bubur dalam zam-zam. Zam-zam ni kita minum bismillah. Tak payah buah apa. Saya ingat lagi ada satu ceramah saya di Penang, dia jual ayam. Tu lupa dah nama apa. Tapi dalam zam-zam tu tabur garam bukit. Dia kata khasiat lagi baik. Jual satu botol RM2, RM3. Apa duk merepek. Merepek apa lagu? Tak payah duk merepek. Bismillah, ma'un innaha apa nama Nabi kata? Innaha mubarakatun. Innaha mubarakatun wa ta'amun ta'min wa shifaa'un suqmin. Nabi kata pada Abi Dzar dalam hadis Imam Muslim. Sesungguhnya air yang kau minum zam-zam itu adalah air yang penuh dengan berkat. Padanya mengenyangkan orang yang meminumnya, makanan bagi orang yang meminum dia. Padanya ubat bagi orang yang sakit. Makan minum dia dengan apa? Bismillah. Tangan kanan bismillah. Habis. Tak ada lah duk pergi ambil rambut. Rambut mazhab Syafi'i ni, cuba mengaji fiqh Syafi'i. Mazhab Syafi'i, rambut yang ada di kepala kita ni okey lah. Tapi bila rambut tu pisah dengan kita, hukum dia najis. Pasal itu dalam fiqh Syafi'i, selai rambut tak mau ada atas badan kita bila kita sembahyang, kena jentik buang. Macam mana pergi rendam dalam air minum? Minum air apa? Come on baby. Dah bunyi pun ada. Dia tulis sambung lah. Apa hukumnya membaca tahlil di antara solat Isyak dan tarawih supaya lebih ramai orang boleh mendoakan arwah? Ini satu bid'ah yang mungkar. Jangan buat. Nah, doa-doa, ya Allah. Kata Ibnu Katsir ayat 10 daripada surah Al-Hasyr. Ibnu Katsir kata ayat 10 surah Al-Hasyr ini adalah ayat yang diijma'kan oleh kaum muslimin betapa kehebatan doa membantu si mati. Ayat 10 surah Al-Hasyr. Ya Allah, ampunkan si mati sampai terus. Sampai terus. Kenapa ambil jalan panjang? Nak ratih. Shortcut duk ada. Pakai long cut apa? Bodoh. Sorry to say, my brother Muslim. Orang duk tahlil ni, orang yang bodoh. Orang yang tak percaya dengan keajaiban doa. Just tak ada tangan. Ya Allah, mak saya mati, pak saya mati, ampunlah ya Allah. Saya tak tahu nak minta apa. Tapi yang saya tahu, mereka belah saya dengan air mata, dengan penat, dengan lelah. Saya minta hang tolong bayar semua tu ya Allah untuk mereka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai lebih cepat daripada flash hak kilat duk boom tu, doa dia cepat sampai lagi.
Kenapa tinggal ini? Pergi ambil ila hadratin Nabi. Itu Syiah punya tawassul. Pasal itu saya bertanya sendiri dengan orang Syiah di Baghdad. Apa dia? Ketika saya tengok hauzah mereka, mereka khatib macam kita. Terutama bila mereka pun baca buku merhaban kita ni. Tapi dia tak baca semua lah, dia kutip-kutip tempat dia nak baca tu. Tapi kita baca semua, lebih teruk dari Syiah. Syiah pun dia kutip-kutip tertentu je. Saya kata, kenapa awak sebut itu ila hadratin Nabi? Dia kata apa ke saya? Dia kata litawassul. Dia kata aku bertawassul. Saya kata apa makna bila kamu sebut ila hadratin Nabi? Dia kata hang tak tahu lagi ke? Dia kata Muhammad datang ke majlis kita. Antum bayang, itu ayat dia kita pakai sebagai kepala tahlil. Kepala tahlil pun dah menyeleweng, kepala tahlil pun dah ajaran sesat. Lepas tu pakai yang tu duk pergi hantar dekat orang mati. Hantar apa ni? Hantar telur temuruk. Hantar telur apa? Telur busuk. Ada. Baca Al-Azkar. Al-Azkar siapa tulis? Nawawi. Di situ Nawawi membuka bab ma yanfa'u lil mait, apa yang berguna untuk orang mati. Nawawi kata, Syafi'i kata, tahlil ke baca Quran jangan kirim pada orang mati, takkan sampai. Yang sampainya doa. Nawawi kata, walaupun demikian Imam Ahmad kata boleh sampai, tapi dengan beberapa syarat. Kata Imam Ahmad, bacalah Quran. Baca Quran. Baca Quran. Quran ni apa dia? Start dengan a'udzubillah. Itulah Quran. Bukan la ilaha illallah, itu bukan Quran. Itu ratib. Baca Quran. Baca lam yakunil ladzina kafaru sampai habis. Sadaqallahul azim. Kata Imam Ahmad tanda tangan. Allahumma taqabbal thawaba ma qara'tahu ila ruhi fulan. Ya Allah, aku baru selesai baca Quran. Kalau ada pahala ni, kau tolonglah sampai kepada si fulan. Walhamdulillahirabbil alamin. Takat tu je habis. Tak ada ratib, tak ada apa, tak ada apa. Imam Ahmad kata takat tu je yang boleh, dengan beberapa syarat. Apa dia? Pertama ikhlas, kedua haram kita ambil upah. Satu ikhlas, kedua haram kita ambil upah, dan yang ketiga kita baca hanya Quran sahaja. Lain cara. Pun demikian, kata para ulama, pendapat Imam Ahmad ini masih dhaif. Yang sahihnya hanya kirim doa kepada mereka. Kita buat lagu ni semua mencanggahi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah ikhwan. Saya katakan mak rempit pun kalau dia doa untuk mak bapak dia sampai. Tak pernah sembahyang seumur hidup. Ni puasa kali ke berapa dah ni? Dia dah umur 38 tolak 15 tak balik lagi. Start daripada 16 sampai 38, berapa puluh tahun punya doa dah. Sampai hari ni dia tak puasa lagi. Tiba-tiba katalah hari ni mak dia mati. Dia mak rempit tengah tidur. Orang gerak dia, bangkit, mak mati. Dia kata biasa semua orang mati. Allah. Tu dia pun bangkit dengan tenang, basuh muka. Bila mak aku mati? Tadi duk panggil, hang kata semua orang matilah, terkejut pula. Dia pun sedih sengak. Pakai songkok sengak aja, buat muka sekupang dia. Duduk. Puasa dah. Sembahyang dah. Tapi jauh dalam hati dia kata, ya Allah, ni mak aku, ampunlah dosa dia. Ya, Tuhan akan angkat doa dia sampai ke arasy. Kerana doa tidak ada penghalang. Hatta doa ahli syirik pun Tuhan terima. Apakah kita ni? Kenapa tinggal doa pergi buat kerja-kerja yang penat lelah, yang tentu dah Nabi tak terima. Nabi sebut tak terima. Pasal apa? Dia bid'ah idhafi. Tak diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita berdoa dengan bersandarkan kepada kebaikan yang telah kita lakukan di dunia ini? Contoh, ya Allah, kau kabulkan permintaanku ini kerana aku telah menjaga ibuku yang uzur. Boleh. Ini nama dia tawassul yang masyru'. Tawassul yang dibenarkan. Tapi kita otalah ayat tu. Ini, ya Allah, aku tolong makku
Takkan tak mau tengok apa pun. Lagu mati amat. Tak boleh lagu tu. Otak lah ayat elok. Jangan duk minta lagu tu. Tuhan bukan share partner kita. Kita hamba dia. Dia kata, ya Allah, saya susah. Tapi saya pernah buat baik sikit. Saya pernah jaga mak saya. Dan saya ingat saya lah, itulah amalan yang paling hang suka. Dan saya ingat saya tukar pampers mak, dia lumpur, saya jaga 3 tahun. Saya harap redha hang, ya Allah. Kalau itu hang kira sebagai satu amal baik, pandanglah amal tu, makbulkanlah doa saya. Dibolehkan. Itu nama dia tawassul yang disyariatkan. Adapun tawassul yang mamnu', yang salah ni, panggil berkat, ya Allah berkat dengan ketua segala wali-wali sedunia, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makbulkan doa saya. Ini semua pasti tak makbul. Pasal apa? Tawassul itu tawassul yang berdosa. Tak boleh panggil nama orang mati dalam doa. Orang mati yang perlu doa kita. Lepas tu tengok kita pelik. Kita pula pergi panggil nama orang mati, sedangkan itu perlu kita. Kita pula pergi panggil dia. Ini boleh, silakan. Bolehkah Ustaz menerangkan perkara yang membolehkan kita sekali dia sambunglah. Saya rasa tawassul kan. Dia tulis macam doktor, satu macam dia tarik ni. Mungkinlah boleh buat doa kita makbul kot. Ya, banyak benda boleh buat doa kita makbul. Satu, berkaitan dengan tutur bahasa. 2, berkaitan dengan tempat. 3, berkaitan dengan masa. 4, berkaitan dengan perasaan. Kesemua ini menyentuh doa yang makbul. Berkaitan dengan bahasa. Bahasa apa yang kita pakai? Ya Allah, lama dah sudut minta sampai lah tak bagi lagi. Jangan pakai bahasa tu, malaikat marah kita. Ni Nabi kata, bila orang tu berdoa, dia isti'ajal, dia gopok, dia menangis, tapi ayat dia tu, ya Allah, berapa lama saya kena minta ni, ya Allah, tak boleh ke tolong Ustaz? Buat saya ni siapa, bukan hamba hang ke? Wah, tu macam dia minta. Tutur bahasa, kena otak sahabat, kena otak bahasa. Yang kedua, berkaitan dengan masa. Ada masa yang makbul doa. Hujan lebat, dalam safar, ditimpa musibah, dalam ketakutan. Ini semua doa yang makbul. Macam wanita yang mengandung, itu dikatakan dalam keuzuran, doa dia makbul. Berkaitan dengan tempat. Ada tempat-tempat mustajab doa. Di mana? Dalam masjid, di Masjidil Haram, di Madinah, ketika meminum ma'u Zamzam, kita duduk kat Telaga Zamzam. Ini berkaitan dengan tempat. Masa tadi ini di kepekatan malam, hari Jumaat, lepas sembahyang sunat, makbul doa, berdoa. Saya katakanlah, ini my opinion only lah. Nak agree boleh agree, tak mau agree pun tak apa. Kita pergi sembahyang jemaah qiyam Ramadan di masjid kan, masjid sunnah. Dia semalam saya pergi sembahyang di masjid sunnah. Tak mana tak tahu lah apa nama tempat, di Sungai Buloh. Dia pun sembahyang tenang, tak ada selawat, tak ada kena histeria, semua cantik. 8 rakaat, campak witir 3. Tapi kalau mereka boleh alter sikit lagi, habis kita sembahyang witir, setiap kita ini memperuntukkan seminit doa untuk meminta sesuatu pada Allah. Itu sangat bagus. Kerana selepas daripada sunat-sunat yang Nabi suka ni, ada doa yang makbul. Tapi janganlah berjamaah, sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, dah habis dah. Sendiri-sendiri peruntukkan satu permintaan pada Allah. Ini berkaitan dengan masa makbul doa. Bagi salam, terus tengok handphone. Saya ingat kalau tak tengok handphone sehari, mampu ikut. Handphone ni kira jantung nombor 2. Problem lah. Tutup sat, tak ada apa. Kalau bagi salam-salam tu seluk poket lah. Kau ingat gatal pun korak ke apa ke tak? Seluk tu tarik handphone, terus on. Hai sabar. Cina kata koho. Nanti sah, relax sah.
2 minit saja, dunia belum nak kiamat lagi. Istighfar satu doa pendek. Habis tak ada, ya Allah, terimalah apa yang aku buat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baru tarik handphone. Jadi itu daripada ruang sunnah yang kita boleh penuhi. Itu benda-benda yang boleh mendorong doa makbul. Saya pernah mendengar apa dia? Nak baca apa mana? Yang bawah tu saya faham 3 laki-laki yang terperangkap dalam gua. Betul lah. Memang itu 3 laki-laki terperangkap dalam gua. Hadis Bukhari Muslim itu yang menyebut tentang tawassul yang dibenarkan. Silakan. Bagaimana menasihati kaum keluarga yang berpuasa tapi tak sepenuh. Contoh, tak solat fardu, banyak tidur, ikut nafsu marah, banyak makan ketika berbuka. Package betul daripada puasa. Memang package betul. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam ikhwatul iman. Tak tahulah nak nasihat macam mana, tak tahu. Dia puasa, bagus dah, dia puasa tu bagus dah. Lebih baik pada kawan yang tak puasa tapi tak mau sembahyang, tidur banyak, ikut nafsu marah, makan banyak. Tak tahu. Serah dia kat Tuhan. Saya pun tak tahu nak kata apa. Semoga ya Allah bagilah hidayah pada orang ni, ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana yang lebih afdal, berbuka puasa dengan adik-beradik di hotel? Atas jemputan untuk erat silaturahim, hotel tersebut juga menyediakan tempat salat dan tarawih. Silakan. Waju'ilatil ardi, Allah menjadikan bumi ini bersih dan boleh sembahyang di mana-mana. Silakan. Lebih-lebih hotel ada surau. Buka puasa ni memang seronok, buka puasa ramai-ramai. Tambah kalau ada budak-budak, lagi syok. Lagi syok. Silakan. Tak ada, pada bagi saya tidak ada apa-apa. Silakan buka puasa. Kalau menyediakan tempat tu, ada lagi solat berjemaah, adik-beradik semua pi. Alhamdulillah. Silaturahim itu kuat. Kedua, buka puasa di rumah dengan bersederhana. Solat tarawih dan solat fardu di masjid. Tak samalah kita buka puasa di rumah dengan buka puasa dengan adik-beradik. Kita di rumah ni minum air, makan kurma, terus hampak sejadah sembahyang. Di hotel tak ada dalam itu. Di hotel makan sampai di tukang pinggan, tukang garpu semua, baru pergi surau. Jadi memanglah kita punya keselesaan tu ada di rumah. Tapi orang kata sekali-sekala tu boleh lah. Tapi buka puasa di rumah dengan keluarga itu lebih selesa. Adakah tidak akan menolak pelawaan adik-beradik ke hotel memutuskan rahim? Tak ada. Pasal apa nak putih rahim? Kalau adik-beradik kata hang tak bermasyarakat, tu adik-beradik perak nama dia. Adik-beradik yang tak tahu undang-undang hidup. Panggil nak kena pi. Wajib dipanggil kita pi, hanya satu je, kenduri kahwin dia. Lain semua Atif Budi bicara. Atif Budi bicara. Kenduri kekah, tambah kenduri tahlil, lagi tak payah pi. Nak pi apa? Kenduri merepet. Jadi kalau adik-beradik panggil tu mana sabar, tak mengganggu gugat, silakan. Dan tak boleh, tak ada istilah putih rahim. Macam kawan tanya, Ustaz, saya nak tegak sunnah. Kalau saya tegak sunnah, saya berkelahi dengan bapak saya. Macam mana Ustaz? Kenapa nak berkelahi dengan bapak pula? Dia tanya, jaga bapak kah, jaga sunnah kah? Soalan tu tak keluar. Sembahyang ikut siapa? Ikut Nabi. Nabi tu pak kita kan? Tak, bapak-bapak okey. Hormat dia sebagai bapak. Tadi kita baca dah ayat tadi. Nabi bukan kita hormat, kita beriman. Sembahyang tak ada kunut-kunut semua. Sami Allah liman hamidah, bapak angkat Allahumma hadina, bapak duk oleh kita sebelah. Macam budak ni pula. Bapak pun pegang, hang belajar kat mana? Kata mengaji kat taklim lah. Pelik nah. Kita bercakap dengan nada anak. Ya.
saya mengaji sunnah. Habis aku tak sunnah. Kalau aku tak sunnah, aku sembahyang ikut siapa? Ikut Buddha. Tak. Ayah pun sunnah, saya pun sunnah. Kita dua-dua sunnah. Cuma ayah, apa yang saya buat lebih afdal. Dia afdal saja, lebih pahala banyak. Ayah nak baca kunut sampai habis umur pun bacalah ya. Tak ada hal. Tapi apa yang saya buat lebih afdal. Orang tua-tua dia dengar ayat itu dia perkataan Wahabi. Ya, saya siapa? Nama saya apa? Nama saya Harun bin Bakar. Harun saya, Bakar ayah. Kan? Saya Harun, ayah Bakar. Bukan Harun Bakar, Osman Bakar. Osman, silap. Saya Osman, ayah Bakar. Osman Bakar. Adakah Bakar bin Wahabi? Adakah? Tak ada. Mai ikut mana? Oh, betul juga orang kata no. Tak ni depa ada kata. BP tak depa lah ya. Kita buat apa yang ada dalam agama. Tak ada. Tak wujud ni semua. Oh, cantik tulisan dia nah. Mesti mastura dia ni. Masa muda saya jahil. Ringkasnya dan tinggal solat. Bagaimana saya dapat mengganti hutang solat? Hutang solat boleh diganti dengan bertaubat pada Allah. Tak ada qada solat dalam riwayat yang sahih. Ada riwayat-riwayat yang tidak sahih menyebut boleh di qada. Lepas sembahyang subuh, qada subuh. Lepas sembahyang asar, qada asar. Yang menyebut ini pun bukan kecil punya anak ulama besar-besar juga. Tetapi kita membuat pembandingan dalil, kita melihat kepada dalil qada salat yang ditinggal dengan sengaja tidak kuat. Maka kita memilih yang kuat, iaitu bertaubat kepada Allah. Kata Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi dalam kitab dia Al-Muhalla, kalau semayang masa kita tinggal zaman muda dengan sengaja boleh qada sekarang, bermakna waktu sembahyang ada 6. Subuh, maghrib, isyak semua. Yang ke-6 apa dia? Waktu qada. Maka orang yang tinggal sembahyang ketika dia muda, kita tak boleh kata dosa. Kenapa? Kerana ada waktu qada. Setuju tak kita dia tinggal itu dosa? Setuju. Macam mana kita buka waktu qada? Nampaknya perkataan Ibn Hazmin itu konkret. Jadi nak qada ni siapa dia? Nak qada ni macam kita lepas solat tarawih pergi makan tak mana-mana kan, kena capati ke roti Arab ke, oh kenyang dia tak boleh buat kereta, balik tidur lena, jaga 7 pagi, subuh pun terlepas, sahur pun terlepas, 7 pagi cerah, bangkit ambil uduk, terus sembahyang subuh qada. Kenapa? Tak sengaja tinggal dengan sengaja, tidak ada qadaan. Dia wajib bertaubat dengan taubatan nasuha. Ini berdasarkan hadis Nabi kata fal yusalli idza zakaraha. Sembahyanglah kamu bila kamu ingat balik. Bagi orang yang tidur, orang yang terlupa, Nabi kata sembahyanglah ketika kau jaga dan kau ingat. Jadi cara dia perbanyakkan beristighfar dan melakukan kebaikan. Seperti kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kamu pada Allah di mana saja kamu ada, dan susulilah kejahatan itu dengan kebaikan supaya Allah menerima. Bila ziarah kubur, jurui ayam, tabur bunga dan baca Yasin, adakah bid'ah? Ya, bid'ah. Terus buat benda tu semua, bersihkan kubur. Ada semak-semak kan, ambil bersih-bersih bagi cantik. Kalau nak biar kubur tu datar pun tak apa, nak biar dia mengelembung sejengkal pun boleh. Tepi-tepi dia tu, kalau kita nak buat tembok, buat dengan bata yang kita selak tepi-tepi tanpa kita semen dia, supaya orang boleh tanggal bila-bila masa kalau kawasan itu diperlukan. Lebih-lebih lagi tanah wakaf. Tanah wakaf jangan buat kepuk-kepuk. Ini menyalahi hukum yang ada dalam mazhab Syafi'i. Sekadar kalau tanah tu jenis tanah kena ayak dia turun, kita susun bata tu, kita susun tepi-tepi, sekadar nak bagi tanah tu tak lari je. Tapi jangan semenkan dia, dan bubuhlah satu tanda di kepala dia. Jangan beli nisan yang mahal-mahal. Satu paket nisan 1,200. Nak buat apa? 1,200 tu daripada batu nisan, bit buah dalam tabung nisan taklim lagi bagus. Tentu dah wakaf sabilillah.
duk bayar bil sana bil sini, wakaf mak kita berkongsi. Ni antum bayang mikrofon ni kan, kalau saya tak pakai mikrofon boleh dengar? Automatik silent mikrofon. Antum bayang, katalah ada sahabat kita dia pergi beli mikrofon ni harga dia 100, dia tahu ustaz pakai ni saya beli dengan duit mak saya meninggal hari tu, tak ada mikrofon. Saya cakap, tiba-tiba dia hadirkan mikrofon, ada beza ada dakwah. Antum bayang, Tuhan bagi pahala tak bagi pahala? Banyak mana pahala dia dapat? Pergi ambil batu nisan, pergi letak macam Tok Kongsi atas situ, tulis pula nama, untuk apa? Forward. Batu nisan tu boleh berzikir dekat dia? Tak ada. Boleh baca doa? Tak ada. So forward. Untuk apa? Ganja bagi cantik. Matilah cantik apa? Ni mati. Guna harta dia untuk manfaat. Bayar, dia ada tinggal 400, pergi ke masjid, tanya, Tuan Nazir, bil masjid bulan ni berapa? Dia kata 200. Ambil, pergi bayar 200. Cerah kubur dia. Jangan duk merepek dengan duk pergi baca Yasin ni semua. Ini adalah bid'ah yang idhafi. Menghiasi kubur, bid'ah hakiki. Duk baca Yasin atas kubur, bid'ah yang idhafi. Dua-dua kita jauhi. Adakah bacaan yang disunatkan semasa ziarah kubur? Dari segi baca tak ada apa. Yang disunatkan apa dia? Berdoa dan belajar sesuatu yang tiba. Dan jangan ad-daus, kita menginjak kubur-kuburnya lain. Kita nak jalan, jangan kita pinjak kuburnya lain. Pastikan langkah kita tak pinjak kubur. Nabi kata, la tu'zi li sahib hadzal qabr. Jangan kau sakiti dia. Hadis ini dipegang oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad telah mengambil hadis ini sebagai hujah kenapa kita tak boleh duduk dan pijak atas kubur. Ala kulli halnya, Nabi suruh kita jaga kubur, jangan pijak. Kecuali tak ada jalan, terpaksa langkah pijak dengan penuh istighfar. Tak ada baca Fatihah, tak ada baca Qul Huwallah. Nak baca Fatihah Qul Huwallah, baca dalam aitar. Berdoa boleh, menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Baca doa. Tafakur sebentar. Fa innaha tuzakkirukum lil maut. Dia mengisahkan kita pada mati. Cukup. Lepas tu balik habis. Dan membina kubur cantik-cantik, hias kubur, apakah hukum? Adakah dia bid'ah kerana tidak nampak perkara yang sama dilakukan di kubur di Mekah, di Madinah? Tak. Kita kata jangan hias kubur ni bukan pasal kubur Mekah, Madinah, pasal syariat Nabi tinggal macam tu. Di Baghdad, antum tahu kubur orang Islam di Baghdad setaraf dengan jerat Cina di Malaysia. Besar-besar, dia buat gambar lagi. Itu kubur Ahlu Sunnah. Kubur Syiah jangan cakap lah. Kubur Syiah ni dia naik macam kubur Romeo dengan Juliet tu. Tinggi punya batu, kubur dia tinggi ni. Bubuh gambar imam dia lagi. Kubur Ahlu Sunnah ni di Baghdad setaraf dengan jerat Cina tempat kita. Kita kata tak boleh. Bukan pasal kubur dia tak sama dengan Madinah. Tak. Pasal kubur dia tak sama dengan cara Nabi. Dia tak ada kena mengena dengan Mekah, Madinah, dengan Saudi. Tak ada kena mengena. Dia kerana syariat berwajah begitu. Maka kerana tak sama, kita katakan tidak. Tidak, kita tak salah. Kita hindarlah benda-benda yang macam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz zakat fitrah dari beras kepada duit? Hadis menyatakan beras boleh dikeluarkan. Hadis menyatakan beras, adakah boleh dengan duit? Wallahu ta'ala alam. Tak, hadis tak kata beras. Jangan, hadis tak sebut beras. Hadis sebut qutul balad. Apa yang ahli negeri makan? Orang Arab makan gandum. Jadi apa yang orang Malaysia, kebetulan orang Malaysia makan beras, bagi beras. Tapi kerana isu zakat ini, masalah zakat dia tidak taufiqiyah seperti ibadat, seperti sembahyang, puasa. Yang ni dia lebih mahdah lagi. Yang tu dalam kawasan mahdah, nanti ada dalam usul pembahagian mahdah. Mahdah jenis apa, mahdah jenis apa. Sembahyang, puasa, mahdah secara hakiki. Dia hakiki. Tak boleh 2 rakaat. Maka dalam sembahyang tu pula dipecah lagi. Yang mana yang mesti turut tanpa bantah, yang mana diberi kelonggaran.
Kita semayang, kita rokok, kita mesti pegang lutut. Jangan pegang tulang kering kalau tidak ada uzur. Kita kena pegang lutut. Itu tak boleh tidak. Tapi ada yang dalam semayang tu pula diberi kelonggaran pula. Nabi buat tapi awak diberi kelonggaran. Masalah apa? Macam gerak jari. Gerak jari. Gerak jari dia termasuk sifat Nabi. Tapi yang bukan prinsip. Kita diberi tasahul. Kita boleh gerak dan kita boleh stop. Kita kata hari ni tak mau gerak, kemarin dah gerak banyak kali dah. Ya, hari ni nak duduk tahiyat tu, at-tahiyat naik saja. Tak mau nak gerak-gerak, silakan. Sebab dia daripada sifat Nabi, tapi dia masuk pecahan yang bukan prinsip. Seperti apa? Seperti baca doa. Kita tasbih Subhana Rabbiyal A'la. Dah puluh tahun untuk tasbih, hari ni saja tak ada je. Tak ada, tomak ninah, lepas tu angkat balik. Boleh? Boleh. Silakan. Tapi jangan dia buat kerap sangat. Markah kita tu dia pelan sikit lah. Tetapi sekadar saya nak bagi tahu, masih ada pecahan-pecahan, perbincangan yang luas. Kita dengan zakat fitrah ni, kita kata kita makan beras, kita nak bagi beras, silakan. Ambil beras 2-3 kampit, bawa dalam bonek kereta, pergi jumpa orang. Ni saya nak bagi kat pakcik, ni fitrah saya. Dia kata beras saja, duit tak? Yang terima fitrah tu. Takkan beras saja apa? Tak apa, ambil 50 bagi kat dia. Yang tu kira sedekah. Silakan, boleh. Ataupun kita nak ikut pemerintah, dia nak bagi dengan duit, silakan. Hati kita rasa damai yang mana? Nak bagi berat, silakan. Benda ni ada satu kawasan yang luas dalam perbahasan ilmu, silakan. Tapi kalau tanya saya lah, saya suka bagi berat. Ini orang putih kata personally apa? Tadi itulah dia lupa dah bahasa tu. Dia lupa. Itu yang tak sebut tu dia lupa. Allah memberi hidayah kepada mereka. Ya Allah kehendaki bagaimana kita boleh mendapat hidayah dan mengekalkannya. Subhanallah. Saya teringat perkataan Profesor Hamka, hidayah ni sampai pada orang yang membuka pintu hati dia untuk hidayah. Dan hidayah tak sampai bagi orang yang menutup hati kecil dia untuk hidayah. Subhanallah ya kawan. Kenapa orang tu tak dapat sunnah? Dia tutup hati dia untuk sunnah. Tak sampai. Kalau dah sampai dah, kalau dah, antum tengok orang boleh masuk duduk sampai sini pasal apa? 2 pintu dah lah, pasal terbuka. Orang daripada bawah boleh naik tangga pasal apa? Di bawah tu juga ada 2 pintu dibuka. Orang ramai punya ramai. Tak tahu dia buat tala pada ayam lebih gantung kat situ. Tak tahu ustaz duduk ada dalam. Nak masuk tak boleh. Ya, demikian. Letak Quran, letak sunnah kebesaran. Kata Sya'rawi, Mutawali Sya'rawi kata, kalau kamu pergi ke laut, kamu tengok laut sudah cukup untuk kamu menyatakan subhanallah dan kamu akan dapat hidayah. Tapi kenapa kamu tengok laut kamu tak dapat hidayah? Kamu tutup hati kamu. Kenapa tertutup? Kerana kamu tidak ada ilmu. Subhanallah. Ilmu membawa kita kepada hidayah. Majlis ta'lim, ini semua tempat-tempat membawa kita pada hidayah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz akan hal anak-anaknya minta kepada mak bapak untuk mendoakan bagi pihak si anak? Boleh. Ayah doalah kat saya, kerana doa mereka makbul. Tetapi yang kita duk bincang tadi apa dia? Jenis ruqyah ni. Ruqyah jampi ni. Demikian Ustaz main jampi saya sikit, dia pun pui tu macamnya jampi, lega. Macam telan kepala dia mai. Dia tak teringat apa dah. Bila dia sakit lagi, dia tiba cari orang tu, dia suruh jampi macam hari tu. Dia tak boleh jampi tak macam hari tu. Sedangkan dia tu hari tu pun tak tahu macam mana boleh jampi. Koinsiden. Ada kawan saya ustaz juga kan, itu bawa botol air. Tak, ustaz buat air sikit. Dia kata daripada hari kawan tu buat botol air tu duduk atas meja lagu tu lah, dia sentuh benda. Lepas 3 hari kawan tu mai. Kawan tu kata, Ustaz, air itu macam mana? Ustaz tu tunjuk atas meja rumah dah. Dia tu masuk, pergi ambil balik.
Tu dia telefon, terima kasihlah banyak-banyak Ustaz, anak saya lega demam. Ustaz tu kata, saya sentuh pun tak betul. Lepas tu dia mai pula, dia kata, Ustaz, jampi macam hari tu. Macam hari tu tak jampi. Buat lagu tu aja. Ini problem jampi. Lebih baik kita ajak kat dia nak berdoa macam mana. Kita ajak kat dia. Kalau Nabi mendoakan orang tu, kita baca doa lah. Dan kita ingat pada dia, ini ajaran Nabi. Ini ajaran Nabi. Kita semua kena tegakkan ajaran Nabi. Makbul ada di sisi Allah. Dia berbeza dengan doa. Doa ni dia bukan jampi. Kak ayah, doa kat saya ayah. Mak, ayah dengan mak ni kalau tak ada tangan, dia main daripada jiwa. Lain daripada anak-anak tak ada tangan. Lepas kita minta, ya Allah panjangkanlah umur mak saya. Dengan mak kata, ya Allah tu anak-anak aku, ayat mata dia turun macam ayat bukit. Dia boleh feeling. Itu semua daripada perasaan doa yang makbul. Silakan. Adakah seseorang itu turut dikira melakukan bid'ah jika ketika mendatangi masjid dan berada bersama para jemaah yang sedang bertahlil dan baca Yasin? Kita tidak buat bid'ah, cuma kita dikatakan berada dalam haul bid'ah lah. Cuma dalam ketika itu, apa kemampuan kita ada? Katalah kita ni staff, yang buat bid'ah tu bos. Kacau sikit lah. Lepas tu diwajibkan staff datang. Macam bila ada hari besar-besar kan, hari apa, kemerdekaan ke apa ke, kena staff semua, government staff semua kena turun ke satu masjid, nak kena buat sedikit tahlil-tahlil. Itu kacau mai. Sampai azan lah punya duk kuliah. Tu sedap-sedap azan sekali buka puasa terus. Gitulah ya Allah. Jadi kita nak menghindari itu, pandai-pandai kita lah. Kerana kita punya keadaan tak sama. Orang pernah tanya pandangan saya, dia dijemput Pak Mentua dia, panggil Kenuri, dan Pak Mentua dia kata ni nak buat tahlil sikit. Yang panggil tu father-in-law. Nak buat macam mana? Bawa dakai. Nak buat macam mana? Nak pi. Boleh lah pi kalau nak pi kan. Tetapi lagi tak kena pamit Pak Mentua. Hang gagau anak aku, rumah aku hang tak mai. Tak boleh lah Pak Mentua ni. Kena hormat balik juga. Balik-balik Pak Mentua tengok kita pakai kepiah. Pak Mentua kata, tahlil pendek pun jadi. Dia tuju main kat kita, anak panah tu. Kita muka jadi kecut. Macam buah apple kering kan, kecut tu kan. Nak buat apa? Nah ni kata luah mati mak, telan mati bapa, kulum kita mampu. Apa pun tak boleh buat. Luah tak boleh, apa tak boleh, kulum pun tak boleh. Takkan nak buat macam kena histeria, kena sawan babi. Tak boleh buat. Ini nama dia ijtihadlah sendiri. Jangan bagi terentak hati siapa-siapa, dan jangan sampai korban ilmu. Saya ingat dalam suasana lagu tu, satu doa kita angkat. Ya Allah, ampunkanlah dosa semua adik-adik kami yang mati. Walhamdulillah. Pak Mentua kata, pendek tak ada khatik lah. Dia kata, ya, ini cara Imam Syafi'i. Bubuh dah atas Imam Nafuzat. Ini kita mazhab Syafi'i. Di zaman internet kan, cara pun rekas dia macam tak puas hati. Dia masak dengan sambil belacan semua, sependek tu baca doa. Tak apa, at least hati dia tak remuk. Kita pun tak buat bid'ah apa-apa. Satu doa cukup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah dalil doa kunut dalam waktu solat subuh? Yang manakah lebih hampir kepada sunnah Nabi? Yang paling hampir pada sunnah Nabi, subuh tak ada doa kunut. Itu paling hampir. Kerana riwayat-riwayat kunut subuh ni kesemuanya dhaif. Tapi kita tak boleh memaksa orang pegang apa yang kita pegang. Kita tak ada paksa. Dia nak baca kunut, dia baca. Dia punya hal. Kita tak boleh paksa dia. Pasal kita kena terang A sampai Z. Kita tahu dia baca kunut. Syekh Sabit membuka satu bab dalam fikir sunnah. Apa dia? Bab
semayang di belakang imam bid'ah, imam fasik dan imam fajir. Fajir ni imam jahat lah. Apa hukum? Syed Sabit kata sebagai makmum tetap kita ikut dia tanpa mufaraqah, tapi tak akan ikut bid'ah dia. Dia Allahumma hdina fi man hadait, kita luruskan tangan, tak baca apa sengah. Boleh lah. Bukan kata boleh, itulah prinsip dia. Kalau angkat tak baca boleh tak? Kalau angkat tak baca, lagilah tak betul. Habis tak ada pun riwayat kata bila kita i'tidal kan, Sami Allahu liman hamidah, boleh takbir balik tak tangan atas dada. Itu dipegang oleh bin Bas. Buat lagu tu. Kalau angkat lagu tu saja tak ada. Imam Baihaqi telah menulis perkara ini di dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar. Sangat hebat jasa Imam Baihaqi. Kita angkat saja, tak ada, luruskan tangan. Dan Imam Baihaqi ni mazhab Syafi'i, dia sendiri telah mengkritik hadis itu, hadis kunut subuh sahaja, yang adanya kunut nazilah dalam lima waktu. Dia mengambil masa dalam kuliah, nak kena belajar apa dalil dia satu persatu begitu. Tapi yang dekat dengan sunnah tidak berkunut. Macam kita duduk tarawih dalam Ramadan ni kan, yang dekat dengan sunnah bila sampai witir terus baca kunut, tak payah tunggu 15 Ramadan, terus kunut. Dan buatlah selang menyelang, 2 hari kunut, sehari tak kunut, kemudian kunut pula. Kata Syekh Albani dalam sifat salat Nabi itu, kalau berkunut sentiasa dalam witir, dia boleh jadi bid'ah. Kalau tinggal terus boleh jadi bid'ah. Maka buatlah seperti Nabi buat. Kunut dalam witir, Nabi buat, Nabi tinggal, Nabi buat, Nabi tinggal. Tak perlu tunggu sampai 15 Ramadan baru nak start. Silakan, itu adalah sunnah Nabi. Ustaz minta jelaskan kedudukan amalan tadarus Quran yang dilakukan oleh kebanyakan orang di bulan Ramadan. Itu berdasarkan hadis Imam Bukhari daripada Abdullah bin Abbas menceritakan Nabi bertadarus dengan Nabi. Cuma bila kita nak tadarus, atas kita, pagi ke, petang ke, malam ke, atas kita. Dan Ustaz katakan bahawa tak mesti kita tadarus Quran mesti habis 30 juzuk dalam bulan puasa. Tak. Faqra'u ma tasayyar. Apa yang kau rasa mudah, baca. Tak baca tak boleh, dia kalam Tuhan. Kesalahan tak baca Quran. Tapi baca. Tadarus, ya memang sifat dia tadarus. Kita baca orang dengar, kita silap dia betul, begitulah. Kita belajar dengan dia, kita belajar Quran dengan dia. Begitulah Nabi dengan Jibril. Mana-mana hafalan Nabi, Jibril akan betulkan balik. Sanuqri'uka fala tansa illa masya-Allah. Kami baca balik apa yang kau lupa Muhammad. Silakan. Kita duduk dengan sahabat. Tak mesti sampai berhati orang pegang mikrofon, buka speaker luar. Buat apa? Tadarus. Tak mesti macam tu. Yang tu tadarus cara kita. Tadarus 2 orang pun tadarus. Sahabat tasmi' sah qiraat ana. Baca. Tengok-tengok dia pun dengan a'udzubillah, nampak macam mana qari jemputan kuih. Tengok macam inna a'tainakal kautsar. Itu pun satu macam ni usyar kita. Dengan angkat nafas, lepas pula minum air sikit. Ini betul-betul qari kebangsaan. Rupanya inna a'taina yang keluar. Dia kata ana tu susah lah. Nak wakaf dia tu macam mana? Abtar, tar ke tau. Dia confused. Ini dia boleh. Dia kata macam ni, wakaf dia macam ni. Ra ni huruf isti'ala. Kalau dia wakaf dia kena tebal. Oh macam tu lah. Itu nama dia tadarus. Bukan mesti dia ni baca semuka, dia ni baca semuka. Tak. Tak habis 10 Ramadan, sebulan Ramadan tak habis 30 juzuk pun tak apa. Tapi tadarus kita istimrah. Jalan 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Suami baca, isteri dengar, isteri baca, suami dengar, anak-anak berkumpul. Oh best. Best. Kalau boleh buat halaqah lagu tu. Ni dah masuk lohak lah ni. Ustaz, boleh tak baca Yasin ramai-ramai di sekolah asrama untuk memohon kejayaan yang cemerlang dalam PMR SPM setiap hari? Bagaimana pula dengan solat hajat ramai-ramai? Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Ta'ala maha mengetahui. Satu orang, dia bangkit tengah malam,
Dia boleh baca apa-apa surah yang dia suka, termasuk Yasin, itu kalam Allah. Dan lepas itu dia berdoa. Silakan. Tetapi yang mengherankan kita, kenapa Yasin dibaca di sekolah-sekolah? Mesti beramai-ramai, letak ayat depan. Kalau sekolah dekat saya tu, masa bila dia baca Yasin? Ketika budak tu sedang ambil periksa. Budak masuk kelas hari Senin, exam, mak bapak waris semua diwajibkan berada di surau sekolah, kontak dengan Tuhan pasal anak sedang ambil exam. Ini yang kita kata kaifiat yang bid'ah. Bukan kita bid'ah pakai Yasin, itu kalam Tuhan, mana boleh bid'ah. Itu kalam Allah. Kita baca Yasin, bacalah Yasin. Kalau Yasin yang mudah, tengah-tengah malam seorang-seorang kita masuk tadabbur dengan ayat Allah. Ya Allah, aku baca kalam Hang. Aku tahu Hang suka hamba bila baca kalam Hang. Aku ada hajat, ya Allah, anak aku nak periksa PMR, Hang bagilah kemudahan kat dia. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Seorang-seorang kita, silakan. Tapi kalau duduk ramai-ramai, kata lepas tu percaya pula kaedah itu lebih baik, yang ni yang kita bantah, bid'ah idhafi nama dia. Ini kita tak benarkan. Demikian sembahyang hajat. Sembahyang hajat ni riwayat dia tidak kuat. Sembahyang tahajud lagi kuat daripada sembahyang hajat. Awak tak buat. Bangkit tengah. Ada pula sekolah yang heavy metal ni, dekat dengan black metal punya sekolah ni. Dia bagi pula bacaan sepanjang anak-anak ambil exam, mak bapak diminta baca wirid ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi waktu sekolah 8 pagi sampai 1.45. Jadi walaupun mak bapak pergi kerja, dia kena pastikan 8.30 sampai 1.45 dia hanya wirid dengan ni. Pasal apa? Berhubung. Ini semua satu amalan yang kaifiat bid'ah. Zikir itu maujud dalam Quran, tapi bukan begitu Nabi ajar. Ini kaifiat yang tak tentu halal. Elaklah kita hindari. Buat cara kita. Sampailah pada soalan yang paling terakhir dan penutup. Minta pandangan Ustaz. Benarkah ada pandangan menyatakan tak semua Syiah sesat? Bahkan pertelingkahan antara Sunni Syiah merupakan propaganda jahat untuk memecahkan kesatuan kaum muslimin. Syiah hanya beranggapan Sayyidina Ali lebih baik jadi khalifah berbanding Abu Bakar, itu sahaja. Saya rasa tak begitulah. Tak. Saya kawan di Baghdad dengan orang Syiah. Saya kawan di Malaysia dengan orang Syiah. Di Malaysia ni saya ingat hampir 4 tahun saya kawan dengan orang Syiah. Saya duduk dengan kelompok mereka, tengok Syiah di Baghdad dengan Syiah di Malaysia. Tak ada ayat ni. Sekadar dia kata Ali lebih aula jadi khalifah berbanding Abu Bakar, tak ada. Dia kata apa? Aku tolak Abu Bakar bukan dengan lidah tapi dengan kaki aku. Maka kena hati-hati ya. Daud Fatani telah menulis kitab Tuhfatul Raghibin membahas kedudukan Syiah. Syiah telah menyatakan Ali ada uluhiyah seperti mana Tuhan ada uluhiyah. Khomeini telah menulis dalam Hukumatul Islam, Hukumatul Islamiyah. Khomeini tulis sendiri. Apa dia? Ketelanjuran Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi daripada kepada Ali. Itu daripada lisan Khomeini. Perbalahan kita dengan Syiah, perbalahan akidah. Itu kita kena ingat. Kalau orang kata ini propaganda jahat, musuh nak memecah belah, saya rasa ini semua Syiah punya ayat lah. Tetapi dengan kita kena tahu beberapa benda, ikhwan. Beberapa benda. Satu, kita bermusuh akidah dengan Syiah. Tetapi sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi, dia berhak mendapat warga negara pribumi. Dia berhak makan, minum, pergi sekolah macam orang biasa. Dia boleh menega benda halal, dan kita boleh berhubung menega dengan dia macam kita berhubung dengan orang kafir semua. Tak ada masalah. Kerana itu bukan hal akidah, itu muamalat yang agama benarkan. Yahudi musuh paling tunjang. Pun demikian Quran kata, ada Yahudi kau bagi pada dia 1 pikul emas, dia pulangkan sepikul emas. Ada Yahudi kau bagi sepikul emas, dia tanya balik bila yang kau bagi. Yahudi ini kau hati-hati. Kalau Yahudi Quran letak syarat macam tu, apa tak lagi Syiah?
Dia nak meniaga kurma, dia berhak meniaga kurma. Kenapa kita nak pula kurma dia? Kurma tu halal. Daripada nak pula kurma, ambil pula rokok yang tak tahu ekor kepala. Saya tak makan kurma Syiah. Mana ada kurma Syiah? Kurma ni pohon-pohon. Kenapa nak boikot kurma? Cuma kita boikot sikap dia. Sikap dia tidak adil. Kenapa dia keras dengan Ahlussunnah? Dia kata saya tak mau beli kurma dia. Pasal apa? Saya tak suka dengan kawan yang jual kurma tu, sombong. Itu tak apa. Bukan kurma tu kita boikot. Tiba-tiba kawan pergi beli kurma di kedai dia, mai hadiah kat kita. Kita nak makan tak? Saya dengan Syiah pun tak mau, kurma Syiah pun tak mau. Tak ada, kurma tak ada Syiah. Kurma semua Ahlussunnah. Tak ada kurma Syiah. Jadi ada perkara kita kena adil dengan dia. Apa dia? Hak membeli, hak memakai, hak bekerja. Dia Syiah, tapi dia staff kita. Kerja amanah. In out dia semua on time. Tiba-tiba kita kata kat dia, saya kata macam inilah, saya abang betul-betul ya. Saya kena buang awak. Dia kata, why? 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 Kata, because you Syiah. Tak adil. Tak. Kerana ketika dia kerja, dia tak berbicara soal akidah dia. Dia bekerja dengan mematuhi undang-undang. Kenapa kita zalim dengan dia? Kalau nak buang, orang kafir semua tak layak kerja. Dia pun bukan kata Ali lebih baik, sembah Tok Kong terus. Awak menteri pun boleh jadi, tapi di negara pasir dua butir lah. Jadi tegaklah apanya hak dengan dia. Kita bermusuh akidah ya. Awak cakap akidah awak, saya cakap. Tapi awak hati-hati ya. Awak jangan cakap lebih kurang pasal akidah saya. Awak jiran saya hormat awak. Awak nak bubuh muka Ali ke muka apa adalah rumah awak, rumah awak. Tapi awak masuk rumah saya, awak nak semayang, awak kena hormat saya, owner kepada rumah ni. Saya tak mau tengok betul Karbala. Tapi sebagai jiran, saya akan bagi hak kepada awak. Itu kena erti ya. Saya takut orang kita dia marah Syiah, dia tak erti benda. Bila dia tak erti, dia telah menzalimi orang. Dalam surah apa? Ayat tu, la yajrimannakum syana'anun tu. Surah Al-Maidah tak silap. Ibnu Katsir bawa kisah seorang sahabat dihantar pergi kutip jizyah kepada Yahudi. Bila sahabat ni sahabat ni marah kat Yahudi. Dia kata aku lebih rela tengok muka anjing, muka qiradah, muka kera dengan muka khanazir, muka khinzir daripada nak tengok muka hampa Yahudi. Dia marah. Pada dia babi dengan kera tu elok lagi. Yahudi tak elok. Dia kata, tapi demi Allah, aku tak akan menzalimi hampa kerana telah turun ayat kami melarang buat zalim pada hampa, walaupun hampa Yahudi. Tapi hang tu aku tak suka. Tapi hang kata tak dapat hak hang di atas bumi orang Islam. Itu Yahudi. Itu Yahudi. Jadi kerana itu Saudi tanya, orang marah pasal apa Syiah masuk buat haji. Saudi kata, apa hak aku nak alang dia? Dia datang dengan syahadah. Dia masuk Saudi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia ada akidah yang sesat. Tapi selama dia duduk di Mekah Madinah, dia tak buat benda tu. Apa aku nak alang dia? Dia kata, apalah Saudi ni tak boleh pakai. Bukan tak boleh pakai, nanti sah. Ada bicara dia. Kecuali yang jadi dulu tu, pemimpin Iran masuk ludah Abu Bakar. Ya, itu betul lah. Kita kena mengamuk. Dah masuk rumah aku, ludah lagi. Dia kena berpenampak lah. Tapi hubungan biasa kena jaga, ikhwan. Kedah nak gazetkan, Menteri Besar Kedah nak bawa pembicaraan mufti supaya Syiah digazetkan sebagai sesat. Ya, betul lah. Tapi jangan sampai gazet tu kita bertindak zalim pada dia. Ini tak benar. Kita tengok anak dia, kita pesan kat anak kita riak Syiah, Syiah, Syiah. Anak kita pun tengok anak dia riak Syiah, Syiah, pukul dada. Ya Hanana, ya Hanana. Jangan begitu. Itu hak dia lah, BP kat dia lah. Tapi kalau dia buat sesuatu depan publik, kita betulkan dia. Kita betulkan dia. Itu saya punya perbandingan. Tapi Syiah bukan menyatakan Ali lebih afdal, tapi Syiah mengkafirkan para sahabat. Seluruh Syiah sama. Berbeza nama kerana apa? Kerana dia punya apa panggil?
muamalat dia dengan kita. Muamalat dia Ismailiyah jahat. Tapi Ismailiyah ni orang boleh terima pasal dia main dengan sufi dan zikir. Itu ada bangkit berdiri zikir menari-nari itu Ismailiyah. Tapi orang Malaysia boleh terima tak? Ya. Pasal dia tak datang dengan maki sahabat, dia datang dengan membersihkan jiwa. Tapi hakikatnya adalah Syiah. Apa dia? Imam-imam lebih besar daripada Nabi. Pengaruh Syiah tu dekat kat kita. Kita kata ni Nabi tak bagi buat, ada kata ustaz bagi buat. Tak sedap Syiah masuk dah. Ini lebih bahaya daripada yang kata terang-terang kafir Abu Bakar. Yang tu kita boleh bagi bad hand kat dia. Bagi satu dia nampak macam Angry Bird main atas kepala dia, nampak bintang, nampak semua. Dia kata saya minta maaf dan. Tapi kalau main ikut sufi lagu ni, dia main ya Hanana, dia kata what's wrong? Saya kata di Karbala, ketika mereka seronok hari Karbala, inilah dia sebut ya Hanana. Ya Hanana ni maksud dia apa? Kami gembira, kami gembira, kami gembira. Hababna, qasadna. Dia buka dada. Ji'na. Ya Hanana. Masa tu saya pun tak tahu lah dia ni duk kata menatang apa. Kita pun seronok lah dengar. Kita pun balik-balik ya Hanana. Rupanya dia buat lagu dah hari ni. Yang ni nama dia ulu, melampau. Orang kata apa salah lagu Ya Hanana? Tak salah. Tapi dia ulu, dia melampau. Ya Hanana kalau di Karbala tu maksud dia gembira. Betapa gembiranya kami Ya Hanana, kami boleh buat hari Karbala hari ni. Kami boleh zahirkan cinta Nabi pada Ahlul Bait. Ya Hanana, qasadna. Dia ria macam tu. Tapi di tempat kita ni ustaz-ustaz pun kata, ustaz-ustaz pun menyanyi Ya Hanana tak ada ke hari ni? Ustaz tanya. Betapa mangkuk ustaz tu ni. Itu pandangan saya sajalah. Wallahu ta'ala alam. Cukup dah ikhwatul iman. Rasanya kuliah ni kuliah untuk 3 bulan ni. Lagu ni memang panjang sikit. Pukul 11 sampai pukul 2. Maknanya hampa ni mengaji sungguh lah. Semoga kita diberkati oleh Allah Ta'ala dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.